Tajuk utama 26 Zulkaedah 6 Julai. Angka harian suntikan vaksin COVID-19 lepasi 300,000 dos. Pelacur terjun bangunan elak dicekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al Hijrah malam ini bersama saya Aziz Arifin. Angka harian pemberian vaksin COVID-19 berjaya melepasi 300,000 dos semalam. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, berdasarkan pencapaian itu, kerajaan optimis segala usaha imunisasi yang dirancang akan mencapai kejayaan. Alhamdulillah, semalam kita telah berjaya mencapai sasaran kadar vaksinasi 313,761 dos sehari dengan 6.585 juta telah menerima dos pertama dan hampir 2.735 juta orang telah pun lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Melihat kepada pencapaian ini, kerajaan optimis bahawa segala usaha yang dirancang berada di landasan yang tepat, insya-Allah. Susulan pencapaian itu, Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih serta tahniah kepada Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK, Khairi Jamaluddin Abu Bakar dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba bersama seluruh petugas Barisan Hadapan, sukarelawan serta rakyat Malaysia yang bersama-sama menjayakan program vaksinasi terbesar di negara ini. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC kini dalam perancangan untuk memperkenalkan COVID-19 Free Destination dengan menjadikan Langkawi sebagai perintis dalam masa terdekat. Menurut Ketua Setiausaha Datuk Dr. Nur Zari Hamad, langkah tersebut merupakan salah satu usaha kerajaan dalam merancakkan semula sektor pelancongan negara ketika pandemik COVID-19 melanda. Dan insya-Allah saya difahamkan kita akan ataupun kerajaan akan menyegerakan vaksinasi di Pulau Langkawi dan sekiranya ia berlangsung, ia akan menjadi satu projek rintis dan kita lepas itu akan bergerak ke destinasi lain yang kita akan buat satu gelombang seperti itu dan mereka yang ingin ke destinasi tersebut mungkin perlu mematuhi, contohnya mendapat 2 dos dan sebagainya. Jelasnya, sekiranya projek tersebut berhasil, MOTAC akan menambah lagi bilangan lokaliti tertentu dengan syarat ia mudah dipantau serta sudah mempunyai sekurang-kurangnya 80% penduduk yang telah divaksin. Terdahulu, MOTAC telah memohon kepada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk mempercepatkan proses vaksinasi pekerja sektor dan subsektor industri pelancongan di Langkawi untuk menjayakan projek rintis tersebut. Memastikan setiap rakyat Malaysia tidak tercicir dari mendapatkan suntikan vaksin. Atas faktor itu, Imam Response and Relief Team Imaret menggerakkan pasukan PPV bergerak dari rumah ke rumah untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada golongan sakit terlantar dan individu yang tidak berupaya secara fizikal untuk pergi ke pusat pemberian vaksin PPV. Jadi apa yang kita buat ialah kita bukan hanya memberikan vaksin kepada pesakit tetapi juga caregiver. Caregiver ialah orang-orang yang menjaga mereka, ahli keluarga mereka. Jadi supaya ahli keluarga pun mudah. Pesakit mudah, ahli keluarga pun mudah. Mereka tak perlu nak beratur pergi ke PPV. Menurut Dr. Ahmad Yusof, program PPV bergerak yang dijalankan hari ini merupakan kerjasama antara Imaret, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang mensasarkan penerima vaksin terlantar sakit yang tinggal di kawasan Hulu Langat. Sementara itu, salah seorang ahli keluarga penerima menyatakan penghargaan atas usaha ini yang memudahkan urusan kakaknya yang merupakan orang kurang upaya dan keluarganya mendapatkan vaksin COVID-19. Kita pun memang tak percayalah. Kita ada orang sanggup datang rumah untuk vaksin. So kita pun senang sekarang. Kita tetap payah bawa dia ke mana-mana pun sebab dia dah tinggal di rumah saja.
Dalam pada itu, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM turut melancarkan program klinik bergerak hari ini bagi memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada individu yang terlantar di rumah dan warga OKU yang tiada kemampuan fizikal untuk ke pusat pemberian vaksin PPV. Penasihat Kebangsaan PBSMM Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud berkata, pasukannya digerakkan ke 280 buah rumah yang dikenal pasti terdapat individu terlantar. Menurut beliau, inisiatif ini adalah yang pertama dikendalikan sepenuhnya oleh Badan Kemanusiaan itu dengan kerjasama antara Hab Penyelaras dan Tindakan Kemanusiaan Malaysia MATCH bersama-sama Jabatan Kemajuan Kesihatan Keluarga dan Kementerian Kesihatan KKM. Mereka tak boleh datang ke klinik, tak boleh datang ke pusat pemberian vaksin. Tapi mereka sangat rentan, ya, ini kumpulan yang rentan. Menurut Tan Sri Dr. Jamilah, PBSMM akan menggerakkan pasukannya ke 111 daripada 280 buah rumah yang mana selebihnya akan diuruskan oleh rakan NGO lain. Hari ini, seramai 5 pesakit terlantar di katil dan 13 keluarga daripada 5 buah isi rumah di Ampang telah menerima suntikan vaksin mereka yang dijalankan oleh sukarelawan PBSMM siang tadi. Bagi pengerusi Kebangsaan Bulan Sabit Merah Malaysia, Tunku Puteri Intan Safinas, almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, langkah ini sejajar dengan matlamat Bulan Sabit Merah Malaysia yang sekaligus membantu melancarkan program vaksinasi negara. PBSMM mempunyai 23,000 sukarelawan di seluruh negara termasuk doktor perubatan dan jururawat terlatih sudah siap siaga untuk digerakkan di seluruh negara bagi menyokong program ini. We don't want to leave anyone behind. So itu adalah satu objektif kami supaya tiada orang tertinggal dalam program vaksinasi negara. So saya berbangga kita dapat bekerjasama dengan NGO dan juga badan-badan kerajaan. Orang ramai yang mempunyai ahli keluarga yang terlantar di rumah dan ingin divaksinasi melalui program ini boleh menghubungi Pusat Kesihatan Berhampiran untuk memberi butiran penerima. 7 wanita warga Thailand dipercayai dijadikan pelacur ditangkap dalam serbuan Op Noda, sebuah premis kedai di setapak ibu negara malam semalam. Serbuan dilakukan bahagian maksiat judi dan kongsi gelap di 7 IPK Kuala Lumpur ini berhasil atas aduan awam. Ketika markas maksiat itu digempur, seorang daripada wanita berkenaan bertindak nekat terjun dari premis berkenaan. Akibat cubaan meluluskan diri itu, wanita berkenaan patah kaki. Wanita itu kemudian dikejarkan ke Hospital Kuala Lumpur bagi menerima rawatan dan kini dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Kesemua ditahan berusia 29 hingga 34 tahun. Mereka dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Polis turut menahan seorang lelaki yang bertindak menjadi penjaga premis. Pihak berkuasa kini sedang mengesan pemilik premis yang membenarkan kegiatan maksiat berlaku. 5 nelayan asing warga Vietnam ditahan selepas dikesan menceroboh perairan negara untuk menangguk gamat. Penahanan nelayan asing berusia 25 hingga 38 tahun bersama 200 kg gamat menerusi Op Naga Barat dan Op Damai itu dibuat sekitar jam 6 petang kemarin pada jarak 42.7 batu nautika dari Muara Tok Bali, Pasir Putih. Menurut pengarah Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, permintaan tinggi selain harga gamat yang mahal di Vietnam sehingga mencecah ribuan ringgit sekilogram, mendorong kumpulan nelayan terbabit nekat berbuat demikian. Kumpulan nelayan terbabit juga dipercayai telah bertindak agresif ketika dihampiri anggota Maritim Malaysia, namun mereka akhirnya berjaya ditahan. Okay, tangkapan berjaya dibuat pada jarak 42.7 batu nautika dan mereka mengambil masa hampir 10 jam untuk menunda dan mengiringi bot ini ke jeti maritim negeri Kelantan. Jadi semasa proses untuk membuat tangkapan itu saya dimaklumkan sangat mencabar dan mereka sentiasa membuat pergerakan-pergerakan yang membahaya
Pemeriksaan lanjut juga mendapati kesemua nelayan terbabit tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Hasil laut yang dirampas termasuk 2,000 liter diesel bersama bot dianggarkan bernilai kira-kira RM300,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985. Nenek dan cucu hilang tempat berteduh. Alhamdulillah, bertemu kembali. Gara-gara hilang pendapatan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0, seorang nenek bersama 2 cucu terpaksa keluar dari rumahnya kerana gagal membayar sewa. Norma Saari, 63 tahun, bersama 2 cucunya, Nur Alia Maisar Abdullah, 15 dan Nur Fatin Farhana Muhammad Joy, 14 tahun, kini terpaksa berteduh di rumah rakan anak angkatnya buat sementara waktu. Menceritakan kisah sedihnya, Normah berkata dia dan cucunya terpaksa keluar dari rumah sewa pada 30 Jun lalu. Bermula detik itu, nenek tunggal ini bersama cucunya hilang arah tuju. Namun Rosmah terpaksa kuatkan semangat demi menjaga 2 cucunya yang masih bersekolah. Sebelum PKP, Makcik buat pulut seronok, masa tu memang boleh bayar sewa rumah, biaya memang selesai. Memang selesai. Satu hari RM100, RM50 satu hari Makcik simpan, RM50 buat modal. Bayarlah cukup belanja, simpan, ambil duit tu, bayar sewa rumah, semua selesai. Sampai cucu-cucu sekolah pun Makcik boleh tanggung. Tapi sejak PKP ni, mula-mula dapat RM100, lepas tu dapat RM50 dapat RM30, RM40, tak tentu. Sampai dah kedai tu tutup, dia kata nanti kami buka, Makcik boleh menjaga balik. Bagi Nur Alia Maisara, sebagai cucu sulung, dia terpaksa menyembunyikan kesedihan yang ditanggung. Setiap hari dia terpaksa keluar mencari bekalan makanan di masjid dan surau. Masa sedih lah. Sebab tak dapat makan macam orang lain lah. Masa PKP. Terputus lah bekalan makanan. Lepas tu bila cari-cari, jumpa dekat karya-karya yang dapat. Penderitaan yang ditempuh bagaimanapun tidak mematahkan semangat mereka untuk menuntut ilmu. Berbekalkan sebuah telefon bimbit milik neneknya, pelajar tingkatan 2 dan 3 Sekolah Menengah Sungai Layar ini tetap mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR kerana bagi mereka hanya ilmu yang dapat mengubah hidup mereka. Keperitan 3 beranak ini mendapat perhatian sebuah badan bukan kerajaan NGO, Pertubuhan Nasuha, yang tampil menghulurkan bantuan berupa barangan keperluan makanan dan pakaian. Wakilnya Muhammad Rizwan Osman berkata, mereka sudah mendapatkan rumah sewa untuk Norma dan 2 cucunya di Taman Ria. Pihaknya juga telah membayar deposit dan akan membayar sewa bulanan sehingga Norma mampu berdikari sendiri dan berniaga untuk mencari sumber pendapatan. Hari ini kita dapat sponsor rumah untuk makcik ni dan kita dapat seorang penyumbang yang dia nak bayar sewa rumah makcik ni sampailah makcik ni boleh survive balik diri dia. Kan boleh bangun balik, boleh cari pendapatan sendiri. Kan? Kita pula orang kata kita bantulah selagi apa yang mampu dekat ni. Mereka yang ingin membantu boleh menghulurkan sumbangan ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN 1410000005731 atas nama Norma Saari atau menghubunginya di talian 011 305 69577. Prihatin dengan kesempitan hidup murid-murid selepas ibu bapa mereka terjejas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, guru-guru Sekolah Kebangsaan SK Tanah Putih Kuantan tampil menghulurkan bantuan. Bantuan berupa keperluan harian itu disampaikan Guru Besar Hamdan Saleh melalui program yang diberi nama Pondok Rezeki. Menurut Hamdan, idea itu tercetus secara spontan apabila guru-guru mula membincangkan situasi kesusahan murid-murid di kelas masing-masing. Menurutnya, pihak sekolah berbincang dan mengenal pasti keluarga yang terputus bekalan makanan. Jadi sebenarnya benda ini adalah secara spontan je. Ya, apabila saya melihatkan dalam keadaan kita situasi sekarang, mana-mana kami memahami bahawa anak-anak murid kami ini tergolong
dalam golongan B40 lah. Ya, jadi sekitar-sekitar sini saja. Jadi saya mengambil dari inisiatif dalam berpakat dengan guru-guru dan juga staf sokongan saya. Jadi kita cadang macam mana kalau kita wujudkan ni lah, kita panggil pondok rezeki. Sumbangan diberikan dalam bentuk pengagihan kotak makanan kering, sos, beras, kicap dan pelbagai lagi keperluan harian. Ibu bapa yang ditemui menzahirkan kesyukuran dengan inisiatif pihak sekolah membantu mereka yang amat memerlukan. Benda ni macam tepat pada masa lah. Macam orang macam saya perlukan bantuan. Masa ni memang perlulah membantu saya lah. Saya gembira sebab bekalan makanan pun dah kurang dekat rumah. Anak pun kena kuarantin dekat rumah. Saya gembira, cikgu. Gembira dapat macam ni. Boleh bantu anak-anak makan. Universiti Antarabangsa UNITA memeterai Memorandum Persefahaman MOU dengan Majlis Pelancongan Malaysia MTC untuk mewujudkan hub edu pelancongan berbilang budaya bagi industri hospitaliti dan pelancongan. Menurut Naib Chancelornya, Profesor Emeritus Tan Sri Insinyur Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, kerjasama itu adalah salah satu usaha kedua-dua pihak untuk pemahiran semula pekerja sektor terlibat yang telah kehilangan kerja semasa pandemik COVID-19. Kita mestilah berfikir semula, kembali belajar dan berinovasi. Ini adalah langkah untuk kita maju ke hadapan untuk mengangkat industri hospitaliti dan pelancongan ke tahap yang baru. Kita mestilah menanam daya yang sama ke dalam fikiran kita dan akan menyediakan pendidikan dan latihan yang diperlukan untuk memahirkan semula mereka yang tiada pekerjaan, untuk mempersiapkan mereka dengan realiti baru industri pelancongan. Tambahnya, UNITAR akan menjadi universiti perintis menjalin kolaborasi dengan MTC yang menawarkan pembelajaran dalam talian sepenuhnya bagi pendidikan hospitaliti dan pelancongan dengan mewujudkan segmen-segmen baharu serta merangkumi penjenamaan semula industri pelancongan pasca pandemik. Beliau berkata demikian pada sidang media program kerjasama peningkatan kemahiran sektor pelancongan antara UNITAR dan MTC pagi tadi. Turut memeriahkan majlis adalah Presiden MTC, Uzaidi Udanis. Isu pergerakan pengangkutan membawa hasil pertanian akan segera diatasi bagi memudahkan kenderaan-kenderaan terlibat bergerak sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Cik Abdullah Cik Nawi berkata, perkara itu akan diselaraskan segera dengan Majlis Keselamatan Negara MKN. SOP untuk mengatasi masalah COVID-19 ni pun sebagaimana yang kita faham, mana kerajaan cuba seboleh-bolehnya mau memberi ruang-ruang untuk perjalanan, untuk aktiviti-aktiviti ekonomi dan sebagainya, sebagaimana yang kita maklum bahawa sektor pertanian adalah merupakan sektor yang dikira essential. Menurut Datuk Cik Abdullah, pihaknya sedar isu terbabit menjadi rungutan dalam kalangan pemandu lori pertubuhan peladang kawasan ketika ini. Justru langkah dan saranan segera akan diambil sebaik perbincangan dibuat dengan MKN. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja di seberang Perak hari ini. Datuk Cik Abdullah mengulas rungutan beberapa pertubuhan peladang kawasan supaya MKN meminda prosedur operasi standard SOP agar pergerakan pengangkutan yang membawa hasil pertanian sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di negeri-negeri terlibat dipermudahkan.
Dakwa mereka, kerja pengagihan hasil pertanian berhadapan kesukaran apabila dihalang daripada membuat penghantaran ketika melalui pemeriksaan Sekatan Jalan Raya SJR walaupun menunjukkan surat kebenaran daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Tiada lagi istilah keraguan status halal terhadap vaksin COVID-19 kepada orang Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, pelbagai perbincangan, diskusi serta hujahan baik di peringkat kebangsaan mahupun di peringkat global telah membahaskan perkara itu. Menurut beliau, isu berkenaan telah dibincangkan di dalam Majlis Fatwa Kebangsaan serta perutusan surat di Al-Azhar, Majlis Fatwa Mesir dan juga Emiria Arab Bersatu selain turut dibahaskan dalam kunjungan Setiausaha Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Mereka membahas dan membincangkan dengan teliti mengenai keharusan menggunakan vaksin COVID-19 dalam membendung pandemik berkenaan. Jadi dengan kaedah-kaedah dan hujahan-hujahan yang diberikan, kami telah sediakan 2 buku berkenaan hukum penggunaan vaksin dan juga salah faham serta soal jawab berkenaan vaksin yang kami terangkan dengan tuntas dan berdalil, berhujah, berfakta bagi menggambarkan dan menyokong apa yang telah kita nyatakan. Beliau ditemui pada Majlis Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM yang telah menyantuni 130 petugas di Pusat Pemberian Vaksin Mega KLCC siang tadi. Penyampaian bantuan makanan Ready to Eat iaitu sumbangan bantuan makanan menerusi program Food Bank 3.0 adalah sebahagian dari inisiatif program inspirasi Kasih Kami YAPIM. Pemangku Ketua Pengarah YAPIM Pariha Hassan berkata, selain bantuan makanan, pihaknya turut membantu melancarkan program imunisasi COVID-19 dengan menghantar sukarelawan yang terdiri daripada pegawai dan staf ke lokasi PPV terpilih. 8 rancangan televisyen baharu dilancarkan sempena kempen Aidiladha TV Al-Hijrah menerusi tema pengorbanan kasih abadi. Tema itu diangkat bagi menzahirkan pengorbanan umat Islam dalam menahan kerinduan untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci Mekah bagi menunaikan ibadah haji dan umrah. Tema pengorbanan kasih abadi diambil sempena pengorbanan umat Islam terutama di Malaysia yang terpaksa menunda ibadah haji susulan situasi COVID-19 yang tidak menentu di seluruh dunia. Sepanjang kempen berkenaan, antara program istimewa yang bakal disajikan ialah dokumentari Labbaik Humma Labbaik, Journey of Hajj dan The Day of Hajj dan program Bual Bicara Labbaik Allah. Menurut pengurus penjedamaan TV Al-Hijrah, Zulkarnain Mokhtar, program Labbaik Allah tahun ini agak berlainan dengan penampilan Ustaz Abdullah Khairi dan Imam Muda Azhar sebagai pengacara sepanjang program berlangsung. Tahun ini Labbaik Allah juga akan membuat throwback ataupun mengimbau balik kisah-kisah haji, jemaah haji ataupun ibadah haji yang dibuat pada tahun-tahun lepas lah. Kita akan bawa ke dalam ni untuk kita jadikan panduan kepada bakal-bakal haji yang akan mengerjakan haji pada tahun-tahun hadapan. Selain itu, 4 lagi program hiburan Islamik turut diperkenalkan, antaranya Gema Haflah, drama Bujang Haji, filem Tiada Tajuk dan animasi Ustaz Kartun dan Robo Gym. Sementara itu, mengambil kira pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang dilaksanakan, 6 rancangan khas turut dilancarkan TV Al-Hijrah, antaranya La Tahzan yang membawakan kupasan berhubung permasalahan yang sering dihadapi masyarakat sepanjang PKPD. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Naman Ziharis, program tersebut bertujuan memberi sokongan moral kepada penonton terutama yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kita nak mendalami secara mendalam isu-isu depression. Kita tahu surat khabar ataupun media telah pun melaporkan banyaknya isu-isu bunuh diri, isu-isu depresi, anxiety apa semua waktu pandemik ni. Sebenarnya isu ni dah ada, tetapi bila pandemik berlaku, bila PKP, orang jadi lebih tertekan. So kita kena bagi ruang, macam mana kita boleh membantu, kadang-kadang kita hanya perlu mendengar. So program ni kita bagi ruang, orang telefon ataupun orang share dan mendengar masalah dan kita highlight macam mana kaedah untuk menangani stres.
Tambahnya, La Tahzan merupakan antara inisiatif TV Al-Hijrah untuk menjadi media masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kesihatan mental. Episod pertama program itu akan mula bersiaran secara langsung pada malam ini dengan menampilkan Faizal Ismail dan Abby Fana sebagai hos bersama panel jemputan. Selain itu, 5 lagi program baharu turut disajikan, antaranya Sarang He, Kapsul Wabak, Soul Fitness, Tangan Seni dan Ngaji on the Go. Bimbang varian Delta, Arab Saudi percepat vaksin remaja. Alhamdulillah, bertemu kembali. Jumlah korban akibat runtuhan bangunan kondominium Florida, Amerika Syarikat bulan lalu terus meningkat kepada 28 orang susulan penemuan 4 lagi mayat semalam. 3 mayat ditemui selepas bahagian lagi struktur bangunan Champlain Tower South dirobohkan bagi memudahkan lagi operasi mencari dan menyelamat. Dengan penemuan terbaru itu, seramai 117 lagi penghuni masih belum dikesan. Sebahagian bangunan kondominium itu diletupkan pada Ahad lalu sejurus sebelum ribut tropika Elsa melanda yang dijangka akan menjejaskan misi menyelamat. Struktur bangunan 13 tingkat itu runtuh dalam masa 5 saat setelah diletupkan. Setakat ini, 28 mayat termasuk 3 kanak-kanak telah ditemui di bawah runtuhan bangunan 13 tingkat yang mempunyai 130 unit kediaman itu. Pihak berkuasa Arab Saudi menggesa golongan ibu bapa menguruskan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak mereka yang berusia 12 tahun ke atas bagi mempercepatkan usaha membentuk imuniti kelompok. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Dalam Negeri memberi amaran mengenai varian Delta yang kini menjadi kebimbangan utama di seluruh dunia. Jurucakap bagi kedua-dua kementerian itu, Dr. Muhammad Al-Abd Al-Ali, berkata untuk mengelak lebih banyak varian baharu muncul, lebih ramai penduduk termasuk kanak-kanak perlu menerima suntikan vaksin COVID-19. Katanya kajian menunjukkan suntikan vaksin COVID-19 adalah selamat untuk golongan kanak-kanak. Varian Delta bukan sahaja menjangkiti dewasa, malah boleh menyerang kanak-kanak dan menerusi vaksin, risiko itu dapat dikurangkan. Malah katanya kebanyakan kes jangkitan COVID-19 melibatkan varian Delta di seluruh dunia ketika ini membabitkan pesakit muda termasuk kanak-kanak. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan program terbaru TV Al-Hijrah La Tahzan secara langsung bersama hos Faizal Ismail dan Abby Fana jam 9 malam ini. Pastikan anda tidak ketinggalan. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.